وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebuah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masjid. Artinya tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia bermegah-megah dan berlebih-lebihan dalam urusan masjid. Hadis ini berkaitan dengan perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Dan hadis ini dalam riwayat Abu Daud, hadis sahih nombor 449, Imam Ahmad bin Hanbal juga riwayat dalam musnadnya, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan ramailah perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini. Tuan-tuan yang rahmati Allah, hadis ini menerangkan atau menceritakan tentang akan berlaku di akhir zaman ini di mana masjid tertegaknya kerana nak bermegah-megah. Tertegaknya masjid, dibina masjid, buat masjid untuk apa? Buat masjid nak berbangga-bangga. Hatta yatabahan nas fil masjid, sehingga mereka bermegah-megah, berlebih-lebih dalam pembinaan masjid. Kalau kita lihat pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, generasi salafus soleh, masjid mereka macam mana? Bukan tak boleh nak buat lebih besar sebab kita ni ramai, buat cantik sikit, nama pun cantik sikit, tapi ni kadang cantik berlebih-lebihan kan? Ambil batu permata daripada luar negara, pergi duk tabung atas menara masjid contohlah kan? Menara pula ada berapa menara, dia kata nak panggil orang semayang satu cukup kot kan? Orang naik speaker 4 kat situ, naik satu tu dah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, tak ada puluh mana kan? Tengok macam ni tak sampai kot 100 ribu. Oh ustaz silap ustaz, 100 ribu lebih ustaz kan? Contoh kan, bayangkan kalau lebih daripada satu. Ada masjid yang 2 menara dia, ada yang 3, ada 4, ada yang lebih. Tuan-tuan rajin jalan ni, tengok sendirilah, pergi cari sendiri kan, kat mana ni yang kata ni banyak sangat menara dia ni kan? Cari sendirilah tuan-tuan. Yang ni yang Nabi sebut tentang akhir zaman. Apa tujuan dia? Berlebih-lebih ni kan, berbangga-bangga. Sedangkan tujuan masjid untuk apa? La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang sebenar Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suruh kita bina masjid untuk apa? Untuk taqwa. Asas dia adalah taqwa, bukan asas dia megah-megah, bukan asas nak lawan siapa yang kubah besar, umpamanya siapa yang menara paling banyak, siapa yang tiang paling banyak. Apa tuan-tuan? Dan ini berlaku kan? Sehingga kan mereka bermegah-megah dalam pembinaan masjid. Masjid yang berapa juta? Nanti tengoklah kami punya masjid lebih sikit, nampak kan? Buat apa macam tu? Soalan macam tu untuk apa kan? Ada begitu. Kalau kita nak buat lebih daripada mereka, contoh dia kan, nak lebih daripada, sebab apa? Sebab qaryah kita ramai kan? Qaryah hampa tak ramai. Aku tahulah, aku duk pergi situ, aku tahu tak ramai. Kalau nak menampung jumlah yang ramai, boleh dah nak buat besar? Boleh, tak ada masalah apa. Ni nama dia berlebih-lebihan kan? Tak, bukan berlebih-lebihan. Pasal apa? Hajat. Pasal apa? Keperluan. Tak ada masalah kan? Sekarang ni kan perluasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Keperluan, pasal hajat.
Begitu. Besar ni boleh tampung tak ahli qaryah di sini ni? Boleh sangat Ustaz. Boleh setakat tu lah kan. Tapi orang bagi duit banyak ni guna untuk lain kan. Ni buat besar-besar, berapa orang nak mai kan. Padahal kegunaan duit tu untuk yang lain sama. Boleh bukan nak bina masjid? Sebab sekali kita akan sebut ada satu hadis yang ulama anggap sebagai hadis itu dhaif, tetapi makna dia sahih. Sekali saya sebut kan. Kita tengok dulu apa ulama sebut berkaitan dengan hadis ini. Apa yang diterangkan oleh hadis Nabi tersebut, kalau kita lihat gejala-gejala sudah terjadi di mana ramai daripada kalangan umat Islam yang bermegah-megah dalam urusan pembinaan masjid, sehingga orang akan berkata masjid kami sekian banyaknya perbelanjaan yang kami keluarkan. Tadi saya dah sebutkan apa masjid apa berapa juta buat, kami 5 juta. 5 juta. Kami menanggil kami 7 juta kan. Nampak? Yang ni yang kita nak sebut ni kan. Apa tujuan dia? Ni nampak memang bukan asasnya takwa, bermegah-megah kan. Mereka mendirikan masjid itu berdasarkan riak, nak menunjuk-nunjuk dan nak nama supaya orang sebut nama masjid kita ni di sana sini. Tapi sayang mereka melupakan fungsi masjid itu sendiri. Nampak? Tujuan apa? Tujuan apa? Nabi bina masjid untuk tujuan apa? Tujuan untuk mempersaudarakan antara yang bertelagah. Mai sini kan, kita bincang elok-elok, kita runding elok-elok, kita mesyuarat elok-elok. Itu fungsi masjid, bukan medan nak bertelagah. Tapi kerana duniawi, bukan ikhlas kerana Allah, riak, ujub, semua sebagainya, apa akan jadi? Bertelagah kan, bertelagah. Bukan antara AJK dengan jamaah. Kadang AJK sama AJK bertelagah. Pasal apa? Saya tak ikhlas. Kalau ikhlas Allah Ta'ala bantu kan. Begitu. Jadi inilah kan, mereka lupa tentang fungsi sebenar masjid itu. Antara fungsi masjid apa dia? Iaitu untuk memberi ilmu pengetahuan, untuk mendidik masyarakat. Kalau asas pembinaan itu tidak betul, dia nak didik macam mana masyarakat? Nak habaq macam mana kat masyarakat? Kita sendiri pun tak betul. Apa kan? Jadi sebab itu ada hadis yang tak saya sebut dah sikit kan. Apa dia? Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Ulama letakkan status hadis ini adalah lemah, tetapi makna dia sahih. Ulama kata makna dia betul. Sebab apa? Sebab akhir zaman ni selalunya berlawanan. Yang pernah Nabi sebut, yang baik dikata jahat, yang jahat dikatakan baik. Betul-betul pejuang dikata petualang, petualang disanjung-sanjung, dijulang-julang. Ni rupa-rupa akhir zaman kan? Dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata ni zaman ni hampa banyak bersedekah tapi berceramah kurang. Nanti akan wujud di akhir zaman, nanti banyak penceramah tapi kedekut bukan main. Nampak kan? Suatu yang berlawanan akan berlaku di akhir zaman. Dia serupa juga masjid di zaman Nabi. Masjid di zaman Nabi sederhana ya. Masjid Nabi sendiri zaman Nabi tu apa dia? Tiang kurma, pelepah atap tu pelepah kurma kan? Berlantaikan pasir biasa. Tapi orang mengaji masya-Allah, berimpit-rimpit, bersesak-sesak, kuliah-kuliah bersesak, semangat, tak ada kipas, tak ada aircon. Kita sekarang ni alhamdulillah, satu masjid saya masuk ni sejuk, tengok ke tingkap ni semua peluh-peluh, sejuk. Duduk pula tenggelam punggung, tak empak punggung dia. Sebab ni kapet ni lembut, tenggelam punggung. Tapi kuliah tak berapa, yang hadir berapa orang kan? Yang ni yang Nabi sebut
masjid mereka ini dibina dengan hebat, dengan megah dan sebagainya. Wahya kharabu minal huda, tetapi petunjuk, tapi hidayah ni tidak ada. Kuliah kurang, kan? Tidak ada persefahaman, bertelingkah, bergaduh sebagainya, rebut jawatan itu ini dan sebagainya. Apa kan? Ada begitu. Jadi makna ada sahih ulama kata, pasal memang macam tu berlaku sekarang ini, kan? Satu masjid kita tengok Masya Allah hebat, besar, parking dia luas sebagainya, tapi tengok jadual kuliah dia berapa orang, berapa ustaz namanya ni, ya kan? Kita duk bayang dengan masjid besar, dengan ruang parking yang luas sebagainya, kita duk bayang kira penuh jadual kuliah ni, kan? Jadual kuliah penuh. Tiba-tiba tengok 45 30 hari 5 kuliah. Patut tak? Ayat ni kita tak mahu. Patut lebih hebat ni yang kita bina ini, lebih banyak panggil ustaz-ustaz. Kecuali waktu yang kita tak boleh nak kuliah, tak upayalah kita mengikut SOP. Tak boleh nak buat juga, kena lah. Benda tak boleh, kan? Tapi sekarang ni boleh. Pasal apa? Tak banyak lah boleh. Nak banyak macam mana? Kami tak panggil. Tak panggil 4 orang, panggil habis dah lah, kan? Habis lah ujung bulan dah. Nak tunggu bulan lain 4 orang tu lah pula main, kan? Begitu tuan-tuan. Baik. Jadi inilah rupa akhir zaman berkaitan dengan masjid. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, yati ala ummati zamanun la yatabahuna bil masajid wala ya'murunaha illa qalila. Akan datang pada akhir zaman ramai yang berbangga-bangga dengan masjid-masjid, tetapi mereka tidak mengimarahkan masjid melainkan sikit. Kendak langsung ada, tapi tak banyak. Contoh zat-zat ni, kan? Boleh ke 3 kuliah 4 kuliah dalam sebulan, kan? Padahal jamaah nak main ni dahagakan ilmu, mai tak ada. Nak ada macam mana mesti tak ada kuliah, kan? Gitu. Kalau tak ada apa jenis contoh macam kita sebut tadi tu, tak upayalah. Ada malam ni tapi ustaz tak main, uzur, kan? Itu tak apa. Gitu. Pasal ada, dia tak main pasal apa? Ada keuzuran ataupun ada sebab-sebab tertentu yang tidak membenarkan kita sambung kuliah.